untuk capai bulan September, insyaAllah. Okay, alright, so Tuan Ropan, semua okey ke? Okey. Alright, so kalau semua ready, siapa kata kalau kita mulakan dan start hari ini dengan doa duha, dan supaya kita menjemput rezeki dengan lebih mudah dan insyaAllah segala apa yang kita usahakan hari ini diberkati. Amin ya rabbal alamin. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So, apa khabar Tuan Ropan? Macam mana nak join live by laptop? Boleh je pergi ke laptop, lepas tu cari kat butang live, ada gambar saya. Don't worry. So nampak lebih besar sikit lah. Okay, so terima kasih pada yang bagi hadiah. Mama Muda 3, Nika Azmi. Thank you so much. Okay, alright. So saya nak check dulu ada chat-chat yang saya terlupa baca ke? Tak ada. So far semua okay. Okay, awesome. So yang di IG, IG okay ke IG? Risau kadang-kadang. Kan, takutnya tak masuk live. Syifa tengok kat laptop. Buka je TikTok kat laptop. Setuju? Hai sir. Hai Syifa. Terima kasih Norandi. Terima kasih Jusli Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Okay. Alright. So hari ni kita nak belajar tentang content dan niche. So Tuan Puan, cuba share dengan saya apa yang tuan-tuan faham tentang content dan niche. Cuba komen. Kan apa yang tuan-tuan faham tentang content dan niche. So niche tu apa? Content tu benda. Kan, Hero Kacang Putrajaya. Hai, apa khabar? First time join cluster. Oh ya ke? Alright. So welcome. Tahniah. Alright, apa lagi tu? Okay, good. First time join. So siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk korang follow follow dah sikit je lagi. Tinggal lebih kurang 4,000 orang je lagi. Saya akan capai saya punya 100k pertama. Lain macam rambut sehari ni. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sedar. Tindik. Niche kepakaran kita. Okay, faham? Niche adalah kepakaran. So, saya tulis balik apa yang tuan rasa lah. Kan? Kepakaran kita. Okay, lagi-lagi yang kepakaran. Suara pecah. Suara pecah ke? Suara tak pecah kan? Manfaat untuk diberi pada semua orang. Setuju, manfaat. Kan? Orang.
So maksudnya niche dalam kepakaran kita, niche dalam manfaat kita, putus-putus. Suara putus-putus pula. What happened? Tiba-tiba je. Sekarang, sekarang, sekarang. Cubaan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Suara, suara. Dari Telegram tadi suara putus-putus. Terima kasih. Sekarang dah okey belum? Masih tak okey ke? Dan baru dia putus-putus. Baru start kelas ke baru kelas putus-putus. Putus Okay, baik. Kita adjust lagi. Don't worry. Benda boleh settle. Sekarang dah okey ke belum? Masih putus-putus ke macam mana? Cuba. Cubaan 1, 2, 1, 2. Not clear, sir. Not clear. Why? Not clear today. Masih tak okey. Putus robotik. Okey, tune pecah-pecah. Suara tak jelas ke? Putus-putus. Ni tengok kat IG pun pecah-pecah juga. Alhamdulillah. Biar suara pecah. And OBS delay sikit tu biasa. Setuju. Cuba nyanyi sikit. Tak sekata suara saya. Maksudnya suara saya tak sekata tu macam mana? Tadi okey. Kenapa dia tiba-tiba jadi tak okey? Kita try. Masih robot Cubaan. Kejap-kejap hilang. Faham? Sabar. Saya tengah tunggu korang punya respon. Jadi macam mana? Hello? Tak dengar. Awal sebutan saya tak jelas. Dah ke? Sebutan saya tak jelas. Oh, I got. Saya faham. Okey dah sekarang. Dia sebenarnya dia bukannya jadi robot kan, cuma suaranya pecah-pecah, betul tak? Putus-putus kan? Dah. Okey ke sekarang? Dengar tapi dia still putus-putus. Faham. So kalau korang kata okey, baru saya cakap okey. Jangan muka pecah Macam rapper. Okey, faham. Okey dah, alhamdulillah. Saya faham. Biasalah. Dia benda-benda teknikal ni kadang-kadang dia memerlukan what happened. Sebab saya tak boleh nak dengar dia punya, mungkin kalau saya pasang video ni, saya tahulah bunyi tu jadi macam mana. Tapi disebabkan daripada korang punya feedback, saya tahulah. Okay, tajuk menarik hari ni. Alhamdulillah. Suara pecah tapi still dengar. Suara pecah tu macam mana? Dah tak putus dah. Tak putus tu satu. Yang suara pecah ni macam mana? Maksudnya suara pecah ni, saya risau kadang-kadang. Dia jangan benda lain yang pecah. Okay? Semua okey dah? Clear dah? Boleh? Dah okey dah. Terima kasih cikgu. Suzy okey Suzy Kat IG semua okey 41 orang Alright. Good. Clear TikTok bang. Baik, terima kasih. Tak putus-putus maksudnya. Suara jadi serak. Serak-serak basah tu memang kita nak jadi memang serak-serak basah sikit. Kalau tidak, suara saya macam budak-budak. Suara macam orang sesama. Orang ni kan tak feel langsung lah. Dah. Okey tak sikit? Tak sesama sangat. Suara perlahan sikit hari ni. Tak adalah. Tak, saya akan bagi ikut suara yang korang nak. Suara macam DJ. Alhamdulillah. Itu yang kita nak sebenarnya. Suara nyanyi rock sedap ni. Okay. Korang ni kan, saya nak jadi rocker sikit. Kalau tidak kan, suara saya jadi macam tu je. Syahbat. Kan, insyaAllah lah. Sekarang kita ni kan, orang memang akan cakap tentang kita, sahabat. Okay. So buat apa tak kisahlah orang nak buat apa pun tentang kita, sahabat ya. So kita sentiasa maafkan orang. So insyaAllah lah orang-orang yang kita maafkan itu, dan dia akan maafkan kita juga. Allah sayang kita, Nabi Muhammad sayang kita.
semua orang sayang kita. InsyaAllah. Okay Boleh? Dah. Suara manja lah. By the way, tuan-tuan, saya nak bagi tips lah. Saya nak bagi tips macam mana nak buat orang senang percaya dan boleh follow cara kita bercakap. Okay, so yang pertama tuan-tuan. Okay, yang pertama adalah kalau kita nak bercakap ni, kita guna suara apa tau? Suara kita baca Al-Quran. Suara kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. So guna suara macam tu. Sebab bila kita start baca Al-Quran, kita akan menggunakan suara perut. So bila suara perut, suaranya akan jadi auto bass. So bila bass tu, makin bass tu, orang akan rasa kita ni sangat berkarisma. Perasan tak kalau kita tengok orang-orang yang cakap cempreng yang suaranya agak tinggi, dia nak dengar. Tapi disebabkan dia cakap tinggi, cakap laju, so orang tak tahu dan tak perasan. Bukan tak tahulah, maksudnya jadi annoying tau. Sebab tu kadang-kadang apabila kita nak bercakap ni tuan-tuan, kita kena try untuk cakap sebiji dan bass kan. Sebab tu ada part kita cakap laju, ada part kita cakap pelan-pelan. Cuba teka kat waktu bila kita cakap laju. Kan, waktu bila kita cakap laju. Alright, Yusfarina. Baiklah. So kalau memang request suara macam ni, kita ikutlah macam ni. Cempreng lama tak dengar perkataan tu. Habis tu kalau high pitch. Rasa-rasa apa macam mana ketika bila kita nak cakap laju dan ketika bila kita nak cakap pelan-pelan. Cuba komen. Cuba komen. Masa main bibir laju je. Okay, so sebenarnya dalam closing ataupun dalam kita nak memberikan apa-apa topik, ketika kita nak cepat, maksudnya benda yang nak cakap cepat ni adalah benda-benda yang tidak terlalu penting. Maksudnya dia punya nice to know. Nice to know ni lebih kepada macam benda-benda yang pasal cerita ke, itu ialah nice to know. So kita cakap laju-laju. Contoh macam kelebihan produk, USP produk. So bila ceritakan orang tu, kalau part-part macam tu kita boleh cepatkan. Kan, koleksi warna. Sebab benda-benda tu tak sepenting kita nak bagi harga. So apabila kita nak bagi harga ni, kita dah bagi harga, itu pun cepat. Kita nak suggest kepada orang kenapa dia kena ambil harga itu tersebut, masa tu cakap lambat. Okay, so contoh tuan-tuan, insyaAllah kita akan mula kejap lagi. So tolong standby dengan pen dan buku nota masing-masing. Tapi kali ni untuk pastikan tuan-tuan lebih kan dapatlah manfaat apabila kita sampaikan pada orang lain. Dan paling mudah dalam TikTok ni, dalam IG ni, hanya tag nama orang ataupun tag ataupun share saja pada orang-orang lain. Macam tu. So bila kita slowkan balik, kan, insyaAllah lah dia punya sampai tu rasa macam okay, saya share. Faham pelan-pelan masa emphasize point, betul. Okay. Sebab tu kadang-kadang dalam kita bercakap ni, kita kena ada naik turun. So bila kita naik turun tu, tiba-tiba lah kan, tiba-tiba dah 2 jam, dah 90 minit. Itu penggunaan intonasi lah. Tapi kita tak adalah cakap benda tu. Sebab kalau nak belajar pasal bercakap dengan berkomunikasi yang high impact ni, cari Abang Bat. Cari Abang Bat, InsyaAllah itu pun cikgu public speaking kita. Okay. Nak pergi ambil pen dan buku, silakan Yusfarina. Silakan. Okay. InsyaAllah, terima kasih pada semua orang yang share hari ni. Terima kasih pada orang-orang yang tolong memberikan feedback kepada saya. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila kita work as together ni, insyaAllah lah tuan-tuan seronok, saya pun seronok. Sebab tu saya selalu sebut tau, sesi saya ni adalah learning session. Kenapa kita sebut learning session? Dan tuan-tuan boleh gunakan dalam tuan-tuan punya coaching ke training, gunalah perkataan learning session. Dan daripada sebelum ini kita banyak guna perkataan coaching, kita banyak guna perkataan training. Kan? So apabila kita menggunakan perkataan training dan apabila kita menggunakan perkataan coaching, orang akan jadi takut. Anak tim kita tak nak masuk. Sebab apa? Bila ada coaching, ada training, dia akan jadi lebih terlalu formal dan terlalu serius. Setuju? Kan? So kita mudahkan bahasa tersebut. Contohlah kita guna perkataan apa? Meet and greet. Meet and greet, kan, kita nak sesuaikan, bukan sesuai kenal lah, lebih kepada nak review. Weekly activity review. Weekly activity review yang macam saya suka buat setiap hari Ahad. Saya tak ajak benda baru, tapi saya nak diorang meraihkan. So dalam 3 benda ni, saya share lah dulu. Okay. Macam mana you guys boleh attract anak-anak team untuk join kelas lepas ni.
Okay. First kita ada war session kita. War session. Saya jangan tegur. Memang dia comel macam tu. Okay. War session. WAR. Dahsyat tak dahsyat? And weekly activity review. Alright. Kurang pula review dia. Okay. So apa yang kita nak buat dalam war session ini adalah ada 3 perkara. Okay. Yang pertama adalah kita nak mereka berkongsi mereka punya win. Kita nak dia berkongsi dia punya win. So apakah win? Kan, macam mana nak buat live guna green screen macam ni? Kena guna OBS dan dapatkan stream key daripada TikTok lah. Okay, so buat konten elok-elok, buat sampai TikTok notice, follower naik laju dan TikTok akan bagi kita akses untuk buat live menggunakan OBS stream key. So nanti bolehlah guna function-function yang saya ada ni, insyaAllah. Okay, so first, ingat tuan-tuan, apabila kita nak buat weekly activity review ataupun meeting ke ataupun meet and greet ke, kan, gunakan ataupun mindset kita yang pertama adalah kita nak meraihkan kejayaan-kejayaan orang. Sebab tu kadang-kadang bila sebut je meeting ke review ke, orang takut. Kenapa orang takut nak meeting? Kenapa orang takut nak join session training? Sebab kita tahu kita akan cari salah orang. Kan, kita akan cari benda-benda yang dia tak buat. So kita tak nak, kita nak ubah perkataan dan kita nak orang tu bila join team kita ni, dia seronok sebab dia tak sabar-sabar nak bercerita tentang apa yang dia capai untuk minggu ni. Contoh hari ni kita dah restock, kita nak dia cerita apa yang dia seronok untuk capai hari ni. Itu beza dia. Faham tak ni? Sebab tu orang tak suka meeting. Meeting ni alamak, postmortem alamak, ataupun ad hoc meeting alamak, orang tak suka. So kalau boleh setiap kali kita dengan anak team, kan, kita walaupun kita nak tambah benda baru, kita nak tegur diorang ke ataupun mungkin nak touch isu-isu sensitif ke, tapi raikan dengan win diorang. So bagilah masa diorang untuk kumpul. Sebab apa? Sebab kita nak dia bercerita. Kita nak dia buat sharing. So apabila dia dah terbiasa bercerita dengan kita, cerita yang benda-benda baik, insyaAllah apabila dia dah bercerita, dia dah membuka diri dia untuk ditegur. Tuan-tuan, saya belajar dan dengan puan dengan ni Puan Mawarni. Okay, dan apabila kita ni dalam belajar, tuan-tuan, ada 3 perkara yang kita kena dia dalam Wanis, brand Wanis lah, kan. Puan Wani punya sharing, itu saya buat dengan Puan Wani punya sharing yang dia jual kacang. Dia jual kacang je, tuan-tuan. Jual kacang je tapi buat million. Okay. So dia ajar apa tau? So apabila kita dalam war session ini, mindset kita adalah kita ni sedia belajar. Ni step yang pertama. Kena sedia belajar. Okay. Yang kedua, apabila kita dah sedia belajar, kita kena sedia diajar. Kita kena sedia diajar. Dan yang terakhir, kita kena sedia untuk mengajar. Sebab itulah kenapa kita kena selalu join meeting ni, kenapa selalu join training ni. Sebab apa? Kita nak amalkan 3 perkara ni. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita boleh diajar, insyaAllah kita dah ready untuk diajar ataupun mengajar. Sebab apa? Kenapa kena mengajar? Sebab kita nak outputkan balik. So apa saja yang kita belajar, kita ajar orang balik. Benda yang kita belajar tu kita boleh ingat sampai bila. Setuju tak? Setuju tak? Sebab tu always amalkan 3 perkara ni. So bila awak buat meeting, awak sedia belajar dengan anak tim awak. Sebab tu nak belajar dengan anak tim awak, awak kena tahulah win dia. Belajar untuk seronok dengan kejayaan dia. Belajar untuk bahagia dengan kejayaan orang lain. Belajar untuk tidak dengki dengan orang lain. Belajar untuk lebih, kalau boleh orang tu dah capai 1, kita nak guide dia untuk buat 3, buat 5, buat 6, buat 10. Susah tau nak buat benda ni. Kadang-kadang kita tengok kawan kita buat sale banyak sikit, kita dah dengki dah. Padahal awak top sale tu. Padahal awak top sale. Bukannya awak langsung tak ada sale, awak top sale. Tapi bila kawan awak buat sale, awak rasa macam, ush, dahsyat sale dia. Kan? So bagi saya, untuk orang sale, itu adalah bagi, dia boleh jadi baik, boleh jadi tidak baik.
Kalau baiknya dia rasa okay aku kena buat lebih lagi. Itu orang yang bagus lah. Tetapi kalau orang yang tak bagus adalah bila orang lain buat lebih daripada dia, dia akan try untuk buat benda-benda macam dia dah mula tak kongsi. Dia tak nak share teknik dia, takut nanti orang buat lebih dan itu tak bagus. Itu tak bagus. Itu dah mula ada rasa dengki, dah mula ada rasa macam dia pun dah terror dah. Betul tak? So try, saya sendiri pun nak mengajar diri saya untuk sentiasa share. Tak ada rasa rugi pun kalau kita share apa yang kita tahu. Dan kadang-kadang apabila kita ajar orang untuk buat sale, dan macam mana saya ajar Tuan Ropan untuk buat sale hari ni, dan Tuan Ropan amalkan sebiji apa yang saya ajar dan Tuan Ropan dapat sale lebih banyak daripada saya, kenapa saya tak risau? Sebab Tuan Ropan punya sale tu menjadi asbab saya punya sale pun naik. As simple as that. As simple as that. So Tuan Ropan, kalau Tuan Ropan rasalah persaingan itu adalah persaingan, you akan penat bersaing. Tapi kalau you rasa orang lain punya kekayaan itu adalah you punya, bagi saya lah, kita try to collaborate lah. And try to collaborate. And buat lebih baik. InsyaAllah. Itu yang kita nak. Dan nak sampai ke tahap macam tu agak susah. Saya cakap saya. Faham So, macam mana diorang nak share? Tanya, macam mana nak diorang share? Tanya dalam grup ke? Okay, faham. So, sebenarnya weekly activity review ni Tuan Ropan, tak semestinya kena buat Zoom. Tak semestinya nak kena buat yang susah-susah. As simple as awak buat voice note pun kira okey dah. Okay, buat voice note. So masing-masing kita minta, tapi kita start dululah. Kita start dulu, kita voice note, letak dalam group dan kita bagi ayat. Okay guys, boleh tak buat macam apa yang saya buat? So tapi ajar orang dulu. Jangan kita buat lepas tu suruh orang tiru. Bila suruh orang tiru tapi dia tak faham kenapa nak kena buat, apa yang nak kena buat. So dia macam bingung lah. Betul lah. So kalau boleh, ajar orang dulu nak kena buat apa, dan mungkin daripada hari pertama itu, mungkin bila kita yang buat, seorang je lah yang buat. Ataupun kita je lah yang buat. Tapi lama-lama insyaAllah konsisten, buat. Lama-lama akan ada ramai yang akan terbuka hati dia dan share. Faham So tolonglah, raikanlah sekecil-kecil kejayaan. Tak kisahlah kalau hari ni, dia boleh komen dalam kita punya chat, dan dia boleh share apa yang kita sampaikan. Contohlah kita dapat video saya ke, dan video saya ni bagus, korang share dalam group dan minta diorang share balik 3 poin yang dia dapat, ataupun boleh share balik apa plan yang dia boleh apply selepas dia amalkan apa yang ada dalam video tersebut. Betul? So dia reply pun 1, 2, 3, settle. Win ni sama tak dengan kesyukuran sesama? So Win ni kalau tanya saya, dia bercerita tentang, kalau Profesor Muhayya tu dia cerita gratitude journal. Macam ni je deh. Journal. Sama. Cuma kalau yang Wiz ni lebih kepada benda-benda yang, kalau hari tu kita bercerita tentang business lah. Kan? So kejayaan-kejayaan kecil. So kalau langsung tak ada kejayaan business, tak apa. Yang penting you belajar apa. Kan? Kadang-kadang dalam grup macam sembang sorang-sorang padahal 100 orang lebih. Betul Syaki. Itu biasa. Bagi saya itu biasa. Sebab satu, kita baru first time. Sebelum ni kita tak pernah bising pun dalam grup. Kita pun tak pernah aktif dalam grup. Dan sebelum ni kalau kita aktif dalam grup pun, kita bagi benda-benda serius-serius saja. Betul tak? So apa kata kali ni kita meraihkan? Okay, so wins ni daripada segi business ataupun life. Untuk Fiza, biasanya kalau boleh, kita fokus pada business dulu. Dan kalau langsung tak ada business, any kind of wins pun kita akan raikan. Tapi bagi saya untuk starting ni, tak kisahlah awak nak cerita pasal business ke, pasal diri sendiri ke, awak dapat vaksin ke, tak kisah. Awak share je. So apabila kita meraihkan share orang tu, so lama-lama bab business pun dia akan share. Faham So itu adalah benda yang pertama. Boleh? Dalam war activity review kita ni, kalau boleh, share win dulu. Benda yang positif dulu. Benda yang baik-baik dulu. InsyaAllah. Okay. Yang kedua, apabila kita dah share win kita ni Tuan Ropan, takkanlah yang positif je. Betul tak? Kan tak semua orang positif. Betul tak? So kalau dah kita pencuci win kita, ada tak any kind of roadblock? Hari Isnin pula kan ayat-ayat bahasa Inggeris saya keluar. Minta maaf lah. Ada roadblock tak? Bukannya roadblock nak pergi vaksin ke, ataupun nak kena ada surat KKM, tak. Ni roadblock ni any kind of roadblock. Contohlah dia share, and dia macam dia share semalam, okay, ada dia buat marketing dapat 10 orang,
Dapat 10 PM. Tapi tak ada close. Okay, yang 10 PM ini adalah win. So kita raikan dulu. Okay, tahniah, good. Macam mana awak buat? Tanyalah dia. Janganlah kata okay, faham. Tanyalah dia macam mana dia boleh buat 10 PM ni, apa yang dia tambah baik. Faham tak? Okay, apa yang dia tambah baik, apa yang dia buat beza daripada hari sebelum ni. So itu adalah macam kita nak tahulah. So biar dia cerita tentang win tu dengan lebih detail. Jangan cakap hanya sekadar, okay, semalam saya buat COD. So kita lah yang kena sambungkan sikit. Okay, COD kat mana? Kan macam mana boleh dapat COD. Sebab tu kadang-kadang dia sharing dia tu, dia akan mengajar orang pula. Nampak tak? So kita melatih orang untuk mengajar orang pula. Okay? So bila dah cerita pasal benda tu, dia cerita tak ada close. So tak ada close ni adalah roadblock lah. So daripada roadblock ni pula, jangan kita terus bagi pendapat. Jangan terus bagi pendapat. Okay? Jangan bagi pendapat terus. Sebab apa? Kita nak anak tim kita tu berfikir. Okay? You perasan tak Tuan Raufal? Perasan tak? Sebenarnya kita ni nak jadi leader yang baik. Kan? Kita memang teringin nak jadi leader yang baik. So bila ada isu, kan? So apa jadi? So dia datang kat leader. Mada, kan? Tak gertilah nak buat itu, tak gertilah nak buat ni. So daripada leader, dia masuk, ada solution. Okay, ada solution. So bila ada solution, baru ada action lah. So bila ada isu balik, apa dia buat? Dia akan cari leader. Kan? Dia akan cari leader. So dia akan berpusing-pusing kat sini. Bayangkan one day, awak busy, leader tak ada. Leader tak ada. Cuba share dengan saya apa jadi? Apa jadi? Kalau leader tak ada, apa jadi? Dapat solution tak? Cuba komen. Cuba komen. Dapat solution tak? Cuba share dengan saya. What happened? Dan saya rasa korang pun boleh faham situasi ni. Dan memang sering terjadi. Cuba komen. Yang di IG ada 66 orang. Terima kasih IG. Thank you so much. Di TikTok ada 174. Terima kasih. Dan hilang arah. Kenapa anak tim kita hilang arah? Kenapa anak tim kita tiba ke laut? Sebab awak yang mengajar anak tim awak buat perangai macam ni. Awak yang membiasakan anak tim awak memang bergantung pada awak. So kalau boleh, bila ada isu, memang jumpa leader. Memang kena jumpa leader. Kan? Sebab kita ni memang kalau boleh nak kena ada tim kita lah. Okay? Memang kena ada leader. So bila ada leader, tapi leader apa yang dia buat? Dia tidak memberikan pendapat terus. Tapi kita buat untuk dia berfikir, okay, awak ada masalah ni. Apa yang awak dah buat? Awak rasa apa yang awak boleh buat? Waktu awak bila nak buat? Bila awak rasa boleh update dengan saya, update progress. So kita yang tanyakan soalan balik ke dia. So dia datang kita dengan soalan, kita tanya balik dengan soalan. Awak rasa apa yang awak kena buat? Nanti dia akan fikir. So bila dia start fikir, barulah jumpa solusi, ada action. So nanti one day lah kalau kita tak ada, dia akan jumpa leader. Oh, leader tak ada lah. Okay, biasa leader buat apa? Dia tak tanya balik soalan. So boleh tak jawapan? So macam tu. So insyaAllah. Faham? Boleh? Kalau grup sendu tak ada orang respon. Kalau grup sendu tak ada orang respon tu maksudnya mungkin tugas kita adalah kena rekrut lebih banyak orang lah. Kan? Kalau grup aktif, senior boleh tolong. Kalau grup sendu tak ada orang boleh. Dan saya tanya, dan saya bagi tahu benda ni bukan kita PM orang dalam grup. Tak. Ini kita PM leader direct. Dan kita nak pastikan dalam grup kita ni, contohlah. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena try untuk leveragekan kepakaran kita ni pada anak-anak tim kita. So biar kita bagi tanggungjawab pada anak-anak tim kita. Contohlah nanti, okay, siapa nak tanya pasal editing, okay, cari dia ni. Jangan cari saya, cari dia. So kalau dia tak boleh nak settle, baru cari saya. Kita jumpa meeting bertiga. So contoh, kalau cerita pasal copywriting, okay, cari dia pula. Kan, cari dia pula. Lepas tu kalau nak cerita pasal content, cari dia pula. Kita yang tentukan dan letak. Dan leader tu sendiri, dan kadang-kadang anak tim kita sendiri, walaupun dia tak ada leader lah, dia biasa-biasa je, tapi bila ada tanggungjawab, dia perform tak? Dia akan perform. Sebab apa? For the first time, tiba-tiba diberikan kepercayaan untuk bantu orang lain.
Sebelum ni, kenapa dia tak buat something? Kenapa dia tak ada serius dalam bisnes dia? Sebab dia ingat macam, alah aku biasa-biasa je. Kan, aku biasa-biasa je. Tak ada function pun. Tak nak lah. Faham tak ni? So dapat sesuatu tak daripada sharing saya tadi? Boleh? Hadap semua masalah kecil atau besar bukan mengalah. Setuju? Bahagiankan tugas pada leader yang ada. Setuju. So insyaAllah lah, nak tak nak ke tuan-tuan tetap akan jadi leader. Percaya saya. Okay, nak tak nak tuan-tuan tetap akan jadi leader. Lambat atau cepat je. Faham Awesome. Itulah nak kena try apply. Sir, saya masih tak faham yang 10 PM tu. Oh, 10 PM ni, ini prospek. PM, private message. Janganlah cerita 10 malam ni, tak. So kita nak meraihkan kawan-kawan kita ni, tim kita ni, dia dapat 10 PM dah bagus dah. Kan? Tapi dia tak ada close. So tak ada close ni adalah roadblock. So kita kena settlekan lah. So bila nak settlekan masalah tu pula, cuba amalkan formula ni. Okay, cuba amalkan formula ni. So bila ada roadblock, jumpa leader. Kena jumpa leader. Okay, jangan bagi saya lah kan, kalau kita ni ada leader, gunakan leader tersebut untuk tanyakan soalan-soalan ataupun nak tanya pendapat. Faham tak? Sebab buat apa kita nak try and error sendiri? Padahal leader tu mesti dah buat apa yang kita dah buat. Cuma kadang-kadang kita ni ego. So bila kita ego, belagak pandai, rasa boleh settle, awak akan buang masa. Percaya tak? Tuan-tuan, nak berjaya ni bukannya susah sangat pun. Faham tak? Nak berjaya ni bukannya susah. Benda tu memang dah ada cara dia, dah ada blueprint. Cuma antara sanggup atau tidak. Kita nak jumpa leader, nak share masalah kita pun kita tak sanggup. Dan macam mana kita nak handlekan masalah tersebut? Anak tim, kita kata anak tim kita slow, anak tim kita sendu, grup kita sendu. Bayangkan leader kita tu nak menjaga awak semua tu. Awak rasa awak pun sendu okey ke? Kan? Friendly ke? Sama je. Tapi disebabkan kita rasa macam tak apalah, tak nak susahkan orang lah. Siapa yang susahkan siapa sebenarnya? Awak nyusahkan diri awak dengan merasakan awak boleh settle semua. Bila belajar. Padahal tinggal tanya apa nak kena buat, masalah selesai. Percayalah cakap saya. Okay, percayalah cakap saya. So apa-apa isu, jumpa leader. Kadang-kadang leader bukannya tak nak cari kita, tapi mungkin tim dia ramai juga. Dan dia pun ada kerja dia juga. Dan mungkin dia pun ada masalah dia juga. Betul tak? So bila dia ada masalah dia juga, kalau orang tak tanya dia isu, dia tak adalah sibuk nak tanya pasal orang lain. Itu je. Faham Sir nak tanya? Sir, tanya pada tim apa dia dah buat. Lagi apa Sir? Termis tadi. First tanya, bukan tanya apa yang dia dah buat, apa yang dia dah dapat. Kita nak meraihkan kejayaan-kejayaan tim kita. So meraihkan. Faham So ini win. So win ni dalam mindset kenapa kita nak share win kita. Sebab kita nak sedia belajar, nak belajar untuk bersyukur, belajar untuk berterima kasih. Kan, kita sedia diajar. So nak sedia diajar ni apabila kita bercerita tentang roadblock. Okay, kena ada roadblock. Maksudnya kalau tak ada roadblock, tak apa, jangan dicari roadblock. Faham? Ada yang terakhir. Ni paling penting. Jangan tunggu anak tim cari kita. Kadang-kadang dia orang ni jenis menunggu kita cari dia orang. Dia bagi saya dua-dua lah. Dua-dua main peranan. Yang anak tim kalau ada masalah cari leader. Yang leader ni pula kalau boleh cuba cakna-cakna sikit lah dengan anak tim. Dua-dua. Faham tak? So dua-dua kena ada peranan masing-masing. Kita tak boleh mengharapkan leader cari kita. Leader pun tak boleh mengharapkan anak tim cari dia. So sebab masing-masing dah besar. So apabila masing-masing dah besar, try lah untuk mudahkan urusan orang lain. Faham tak ni? Try untuk mudahkan urusan orang lain. Amalkan benda ni. Jangan kita rasa macam, oh aku dah masuk ni, dah jadi agent, sepatutnya kau lah hajar aku. Lepas tu yang leader pula, oh kau dah jadi agent, sepatutnya kalau kau tak tahu kau pergilah tanya. Dua-dua main peranan. Jangan siapa tunggu siapa. Sekarang set dalam otak kita, kita mudahkan urusan lain, buat tanpa tapi, buat tanpa nanti. So kalau awak rasa awak boleh buat training, ada buat kelas. Jangan tanya tim aku ni okey ke tidak. So apabila awak rasa. Rasa tu apa maksud dia? Rasa tu dia macam berjudi tau. Assuming. Ini adalah dosa besar dalam komunikasi.
Okay, ini adalah besar dalam komunikasi. Dan apabila kita try to assuming, dan cikgu saya pernah berkata, dan apabila awak ber-assuming ni, awak adalah orang yang making an S between you and me. Awak nyusahkan orang sebenarnya. Awak rasa anak tim awak pandai, awak tak payah buat training. Awak rasa leader awak busy sebab awak tak nak kacau. Awak rasa leader awak ni takut disusahkan sebab awak tak nak PM. Itu salah awak. Pehedok ni. Faham tak? So kalau boleh janganlah buat perkara yang sama. Faham itu yang kita nak. So tolong jangan assuming. So buat, kalau tak tahu tanya. Anak tim kadang-kadang tunggu je leader cari, tapi kadang-kadang leader ramai anak tim untuk reach seorang. Sebab tu kita sebagai leader kena bijak lah. Kita kena bijak. Sebab tu kita kalau tak boleh nak jaga semua anak tim, kita leverage. Itu namanya skill. Itu namanya kemahiran. Kita tak akan boleh urus semua. Tapi you belagak. You rasa you hebat. Lepas tu bila tak ter-reach semua orang, awak rasa awak tak, awak bagi alasan, oh saya tak boleh nak reach semua orang, saya kena jaga semua orang. Yang suruh jaga semua orang siapa? Tak ada siapa suruh jaga semua orang. Awak jagalah leader-leader yang di bawah awak tu. Kan awak contoh lah, awak create satu team ikut negeri. Kan kecilkan supaya diorang ni rasa dapat sense of belonging. So kita createkan circle-circle networking untuk diorang. So orang-orang yang di Selangor, okay, boleh kumpul orang Selangor saja. Orang-orang yang di Pahang boleh kumpul orang Pahang saja. Kan orang yang kat Sabah boleh jumpa pasal orang Sabah saja. Settle. Kan kita betul-betul minta tolong diorang. Okay, decide nak jadi siapa jadi ketua. Dah. Settle. Faham Boleh? Okay, macam mana dengan anak tim yang elok promote produk lain tapi tapi bukan produk kita, ataupun produk kita dia tak nak promote? Okay, faham. Okay, sekarang saya nak tanya Tuan Roban. Kita bercerita tentang anak tim kan? Dan padahal ni belum settle lagi ni. Saya settlekan dulu sebelum saya cerita pasal anak tim tu. Okay, macam mana nak pastikan anak tim kita ni promote barang kita? Okay? Alright. So don't worry. Saya ada beberapa cadangan lah saya boleh share pada Tuan Roban. Okay. So yang ketiga ini, bila kita dah cerita pasal win. Okay, yang kedua bercerita tentang roadblock. Dan ketiga ni lah, kita nak anak tim kita tu bercerita tentang dreams. Kan, apa yang dia nak capai. So kita nak sentiasa ingatkan mereka tentang KPI. Biar mereka yang tulis sendiri. So kalau nak capai impian tersebut, nak ada simpanan, so apa nak kena buat? So diorang yang akan ingatkan balik, diorang yang akan mengingatkan benda tu balik, dan diorang yang akan decide nak kena buat apa hari ni. Tugas kita adalah itu sebenarnya. Faham Okay, Safiah, rasa assuming tu macam mana sir? Sorry tak berapa faham. Assuming ni kita rasa kita rasa anak tim kita sendu kan. So bila sendu ni, sebab tu sale dia rendah. Mana awak tahu dia sendu? Awak bilalah bercakap dengan dia. So kalau bercakap dengan dia, apa yang awak tanya? Tak habis-habis pasal target. Pernah tanya tak apa yang dia nak? Apa yang buatkan dia jadi sendu? Masa dia buat sale, awak tak raikan pula. So maksudnya assuming yang begitu. Kita rasa bila anak tim kita ni promote produk lain, dia tak nak promote produk kita. Itu assuming. Kan awak rasa dia ni, tapi padahal kan, kalau tanya saya lah, ni untuk semua orang lah yang mungkin rasa macam, kenapa anak tim saya promote orang lain dan bukannya produk dia sendiri ataupun produk kita ni? Fikir macam ni. Okay, you kena faham, kita ni nak berniaga. Okay, kita nak berniaga. Saya nak tanya, apabila kita berniaga ni, berbisnes, Tuan Puan nak apa? Tuan Puan nak apa? Cuba komen. Macam mana nak yakinkan leader tu yang diorang boleh galas tanggungjawab? Tak boleh. Diorang yang kena tahu sendiri. Diorang ni boleh, kita sentiasa support je lah. Kalau diorang memang tak ready nak ambil tanggungjawab tersebut, dia tak ready, tak boleh buat apa. Okay, cuba share dengan saya. Tuan Puan, soalan saya tadi, kita berniaga, kita nak apa sebenarnya? Simple je, tak payah jauh-jauh. Sekarang Tuan Puan share dengan saya, ngaku je dengan saya, Tuan Puan berniaga ni nak apa? Nak apa? Cuba komen. Saya selalu share win dalam group, alhamdulillah. Nak sale. Yang di IG,
Awak ni buat berniaga ni nak apa IG? Nak untung, nak duit, nak beri manfaat. Wow, Alhamdulillah. Nak duit. Kan? Sekarang kalau kita fikir, kenapa dia promote orang lain? Kenapa dia promote produk orang lain bukannya produk kita? Cuba fikir. Kenapa dia jual produk orang lain? Kenapa dia promote produk orang lain? Kenapa dia tetap juga cari produk lain untuk dia promote? Cuba fikir. Pelan-pelan, tarik nafas, embus. Okay? So kenapa dia buat produk orang lain? Kita tengok apa yang dia dapat dengan orang lain. Kenapa dia tak ambil dengan kita? Itu je. Faham tak? So selagi awak tak boleh ajak anak tim buat duit dengan produk awak, selagi awak tak ada cara macam mana nak mudahkan dia buat duit dengan produk awak, dia akan cari produk lain. Dan kadang-kadang kenapa dia promote produk lain? Mungkin sebab tim dia tu ada cara macam mana nak mudah closing. Tim dia yang lain tu mungkin tengah kau-kau buat marketing. Sebab tu. Dan satu lagi, orang tak akan pindahlah ke produk orang lain kalau dia tak nampak peluang. Betul tak? Tak adanya tiba-tiba macam menarik je. Sebab orang yang satu lagi tu buat marketing gila-gila, berbeza dengan kita ni. Kita pula buat marketing kan mungkin 3 bulan awal. So bila 3 awal tu semangat lah untuk dapatkan diri sendiri. Tapi lama-lama bila ada tim, tengok marketing awak, tengok result awak, tengok money making activity awak, berapa banyak posting awak. Jangan asyik salahkan anak tim. So kita sebagai leader ni, sebagai seorang leader, cuba kita buat, dia akan rasa rugi gila kalau dia promote orang lain. Dia nak buat promote orang lain, tak kisah, kita tak halang. Sebab rezeki di mana-mana. Tapi dia akan rugi kalau dia tak fokus dengan tempat kita. Dia akan rugi kalau dia buat, maksudnya banyak sangat benda yang dia buat dalam satu masa. Rofan, kita dulu yang kena sediakan bagaimana dia nak buat duit. Selagi anak tim tu buat duit, dia akan stay. Percaya tak kat saya? Selagi anak tim tu buat duit, dia akan stay. Bayangkanlah, stok dia baru order habis. Takkan dia tak nak buat produk tersebut? Produk kita repeat order tinggi, takkan dia tak nak stay? Faham tak? Sekarang anak tim tu dia buat produk lain sebab dia dah buat produk kita. Tak adanya orang tu terlalu banyak sangat duit nak buat banyak produk, tak. Tapi dia dah cuba produk kita, dia dah buat produk kita, dia dah stay dengan kita at least setahun, dia dah stay dengan kita at least 6 bulan. Dan awak dah dapat peluang 6 bulan tu untuk bantu dan guide dia dan pastikan dia rugi kalau dia buat benda lain. Tapi awak tak buat. Awak hanya cari dan fokus pada orang-orang yang ada sale. Dan bila dia promote produk orang lain, kita tak boleh terima. Kenapa? Kita ni bukan zaman MLM dulu-dulu. Kan? Orang dah join macam ni, dah tak boleh buat orang lain. Ini zaman 2021. Kan? Peluang di hujung jari. Kalau nak jual produk apa semua ada. Tapi ingat Tuan Roban, kan? You jual lah macam mana pun, kan? Kalau tak kena dengan dia sendiri, tak pergi. Kan? Kalau tanya saya lah, Sir dan Mak, waktu sekarang ni produk apa yang laku? Kalau tanya saya lah, secara jujur semua produk laku. Semua produk laku. Tak ada produk tak laku. Tapi kadang-kadang bila contohlah kata produk semua laku, kosmetik laku, saya jual kosmetik tak jadi. Dia balik kepada kita punya, kan, balik kepada kita, semangat kita suka kat mana. Dia balik kat diri kita juga. Sebab sales 85% datang dari diri sendiri. So macam mana kita nak ubah anak tim kita supaya fokus? Kita dulu kena fokus. Kita dulu kena buat konten tentang bisnes kita. Dan kita tidak mengharapkan pada anak tim. Anak tim punya sale, Tuan Ropan, hanya bonus. You kena pegang benda ni. So kalau anak tim you ramai, bonus you besar. Tapi sales yang utama datang dari mana? Kita punya aktiviti kita lah. In-house kita, retail kita, recruitment kita. Sekarang ni kenapa kita sedih sangat dengan anak tim kita yang pergi promote produk lain? Sebab itu je lah source of income kita. Dan itu salah siapa? Salah dia sendiri. Jangan sampai anak tim kita semua lari. Disebabkan kita terlalu micromanagement. Maksudnya micromanage. Semua tak boleh, itu tak boleh. Orang akan lari. Sebab apa? Di luar sana, kan, nak berniaga senang, dropship barang lebih murah. Tapi kenapa dia stay dengan kita?
Sebab apa yang kita bagi pada orang. So kalau orang tu pilih orang lain, itu bermaksud kita tak cukup bagi lagi. So start fikir benda tu. Faham Anak tim dia tak ikut cakap kita, tapi dia buat apa yang kita buat. Setuju. Sendiri perlu ke depan. Faham tak? Try lah fikir-fikir. Dan sebab saya bukanlah orang yang betul nak judge tuan-tuan tentang leadership. Cuma saya nak tuan-tuan fikirkan balik. Daripada kita duk salahkan orang lain, kenapa orang lain buat benda lain, tu fikir apa yang kita boleh tambah baik. Sama juga macam yang di atas ini. Kita kena share win kita. Kita dapat anak tim yang ada sekarang, yang aktif, yang masih promote barang kita. Itu pun kita dah seronok dah. Dan kita perlu diajar, sedia diajar. Maksudnya situasi tersebut mungkin adalah satu proses untuk kita belajar. Kan diajar untuk orang tu macam mana kita nak build up, buatlah benda-benda yang berbeza supaya diorang seronok balik dalam tim. Okay? Dan last, bila kita dah tahu apa nak kena buat, kita start mengajar. Itu je. Dan mungkin ada ramai yang tak setuju dengan saya. Dan saya okey je. Kan? Sebab kadang-kadang you kena faham lah. Ini dah macam mana zaman digital kot. Kalau dulu boleh lah. Sebab apa peluang tak banyak. Nak jadi founder susah. Betul tak? Tapi apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah diri kita. Tuan-tuan rasalah tuan-tuan join lah saya ni. Apa yang saya ajar ke? Tak, saya rasa apa yang saya ajar ni tuan-tuan mesti dah tahu dah kat tempat lain. Simple je kot. Kan? Tetapi mungkin disebabkan tuan-tuan nampak saya selalu setiap hari 11.30. Kita ada dalam circle kita yang positif. Saya try untuk jawab semua soalan-soalan yang ada. Betul tak? So itu yang buatkan soalan suka kat saya. Itu je. Betul tak? Kan? So InsyaAllah lah pelan-pelan kita try untuk muhasabah diri balik. Try apa yang kita nak buat sampai orang rasa rugi kalau pergi kat tempat lain. Kita fikir macam tu. Just not about hadiah, reward. Tapi you lah yang kena upgrade setiap masa. Boleh? Dan saya minta maaf lah kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin menggurislah hati siapa-siapa. Mungkin you tak setuju dengan apa saya sampaikan. Saya terima, don't worry. Cuma saya nak cerita lah. Nak ubah orang susah. Nak ubah orang tu susah. Tapi apa yang kita boleh ubah lah ubah diri sendiri. InsyaAllah. Okay? Itu je. Don't worry lah. Faham tak ni? Alright, terima kasih. Setiap hari 11 pagi. Alright, lepas ni nak tengok live hari-hari. Terima kasih Zalia. Memang setiap hari Isnin sampai Jumaat. Relationship antara leader dengan anak tim pun penting. Baru tak segan nak share apa-apa. Tapi it depend leader dengan anak tim. Kalau tengah kerja, keep it professional. Kalau tengah kerja, keep it professional. Kita tetap kena ada dia punya beza leader dengan anak tim. Itu kadang-kadang orang yang hebat ni, dia tahu nak letak diri tu kat mana. Leader yang baik ni, kalau cerita bab personal, kita akan jadi kakak yang baik, abang yang baik. Kalau kita dalam tim kita, kita akan tunjuk leadership yang terbaik. Itu adalah leader. Kita nak jadi leader yang bukan jadi yang paling pandai, bukan hanya sekadar yang paling bagus, tapi kita nak jadi leader yang diperlukan. Okay? Boleh InsyaAllah. Sebab tengah kerja 11.30 tu tak apa, don't worry. InsyaAllah. Terima kasih saya sempat masuk 20 minit dah rasa best. Terima kasih Zalia. Thank you so much. So jual produk apa? Saya sebenarnya kalau tanya saya lah, kan saya berbisnes dengan produk apa? Saya start dulu dengan family business. Saya jual lidah buaya. Kan, saya start dengan lidah buaya. Lepas tu produk sendiri. Lepas tu ayah saya meninggal. Saya pelan-pelan take over, belajar the business ni. Dan daripada saya kenal, daripada saya cari botol. Saya botol. Daripada botol saya kenal OEM, jutaan produk, Datuk Kamarul. Saya belajar stay dengan dia. Lama juga dengan Datuk Kamarul ni, bertahun. Lepas tu kenal Tuan Azli, Abang Azli. Saya kenal Zulkarmi. Daripada tu saya kenal Abang Fakhrul. So Alhamdulillah lah, nama-nama besar yang kat billboard tu semua saya kenal lah. Dan diorang memang kita orang kawan baik lah. Kan, Alhamdulillah. So kalau tanya saya sekarang ni, saya memang tak buat produk dah. Kan, belum masanya nak buat produk. Tapi lebih fokus kepada bahagian consultation dan training lah. Macam tu. So cerita pasal closing ni memang dah 6 tahun lebih. Kan, cerita pasal closing sebab apa? Sebab memang berbisnes, memang berniaga. Saya belajar pun lepas SPM 2 tahun kat Indonesia.
Lepas tu daripada Indonesia tu sambung 2 degree ke Amerika 2 tahun juga, balik tak ada rezeki nak bekerja. So saya hanya jadi admin je lah. Jadi admin kat syarikat ayah saya, macam admin kan, ambil order kan. So masa tu memang tak cakna langsung pasal bisnes. Tapi yang buatkan saya berubah betul-betul adalah apabila ayah saya meninggal. Dan apabila ayah saya meninggal, daripada situlah yang buat saya nampak susahnya sebenarnya nak berniaga ni. Dan itulah turning point saya, insyaAllah. Faham So saya pun nak juga tuan-puan kan, be serious dalam apa yang tuan-puan buat sekarang. Dan jangan tunggu something yang tak seronok terjadi baru nak buat betul-betul. So degree course apa? Saya degree, double degree Satu management, lepas tu yang kedua logistik dan marketing. Itu je. Okay, best class ni. First class join semalam, Zoom dengan kelas hari ni. Second class best sangat-sangat. Alhamdulillah, terima kasih. So macam mana kalau orang dah PM kita nak berbalas siap voice chat tapi tak beli? Elia, so kalau kita dah berbalas semua, dah voice chat tapi customer tak beli tu, cuba kita fikirkan balik apa yang dia rugi kalau tak beli hari ni. Okay, apa yang dia rugi tak beli hari ni. So kalau kita tak ada something yang buat dia rasa rugi untuk dia beli hari ni, dia takkan belilah. Itu je. Faham Good. So dream belakang tu tak nampak tulisan apa? Okay, jap, sorry. So kalau dream ni, kita banyak bercerita tentang kita nak ingatkan anak tim kita tentang impian dia, kenapa dia berniaga. Dan daripada dream ni barulah kita akan share tentang to-do list kan, money making activity. Okay, money making activity kan, marketing kita nak kena buat apa. So benda-benda macam ni lah. Tapi sebelum kita nak suruh dia buat yang teknikal dulu, sentiasa ingatkan balik dia punya apa yang dia nak capai dalam bisnes ni, dalam bulan ni, apa yang dia nak capai. So insyaAllah dia akan sentiasa on track. So ada plan nak pursue master tak? Belum lagi. One day lah nanti. Saya belum nak masuk balik ke dunia master, untuk naikkan master tu belum lagi. So insyaAllah lah nanti kalau betul-betul nak master, saya akan master dan sambung terus ke PhD lah. Kan alang-alang kan, tapi takkan ambil kat Malaysia lah. Saya akan ambil kat luar. So atas lagi, boleh. Atas lagi yang ni je lah. Ini je. First time cerita tentang background ni. Sebelum ni saya terus cerita tentang konten berat-berat biasa. Jarang, saya tak nak cerita pasal diri saya. Kelas saya is all about you guys, bukan tentang saya. So apa beza money making activity dan marketing tu? Sebenarnya sama je. Cuma money making activity ni kita lebih kepada bercerita tentang kita punya belajar. So itu sebenarnya adalah macam mana kita nak naik value kita dalam bisnes. So tak semestinya cerita pasal marketing. Marketing tu adalah salah satu benda yang dalam money making activity. So money making activity ni contoh kita jumpa orang, kita bernetworking, itu adalah money making activity. Walaupun belum masuk lagi duit, tapi itu adalah proses untuk money making activity. Faham? So nak sambung dekat mana? Mesti kat US. Sebab saya dah pernah ke US kan. So kali ni saya nak sambung ke US dan akan bawa semua family lah. Money making tu more to financial ke, tak kisah. Apa saja aktiviti yang buat duit kita sebut sebagai money making activity, ataupun bahasa lainnya adalah income producing activity. Income producing activity. Itu je. So ada buat kelas ke? Ada. Tapi kelas saya pergi okay, korang macam ni lah kan. Kalau nak join kelas saya secara lebih detail, bermula daripada social media, marketing dan lain-lain, pergi kat Telegram saya sekarang. Okay, pergi kat Telegram saya sekarang. Kalau tak tahu Telegram tu kat mana, pergi kat bio ada link, kat IG pun ada link, masuk dalam Telegram. So dalam Telegram tu akan ada satu link. Okay, akan ada satu link untuk kelas September. So kelas September tu adalah kelas social media, kelas TikTok. So daripada awak join kelas TikTok dulu, mantapkan marketing dulu, dan upgrade kepada kelas advance. Dalam kelas advance tu ada sesi saya. Sebab tu kadang-kadang you kena faham, kalau tak ada marketing, macam mana nak dapat leads? Tak ada leads, macam mana nak buat closing? Itu je. Faham related question, stream guna OBS ke? Ya, betul. Don't worry lah, tak ada pun question-question yang tak related. So tanya je soalan, saya akan cuba jawab. Okay, macam mana kita nak kasih leader dengan kata dan join kelas tapi sales dia bagus, cuma dia malas belajar? Benda tak perlu, kenapa nak di-upgrade? Itu soalan saya.
Nak belajar ni kadang-kadang bukannya semua orang suka belajar. Orang akan belajar bila ada masalah. So kalau skill tengah bagus, biarlah. Kan? Bagi saya biarlah. Tapi tak semestinya kita tak ajak. You kena faham benda tu. Orang tengah tak perlu. TPM. Tahu? Dia tahu kelas bagus. Skill dia bagus. So dia perlu tak? Dia tengah tak perlu. Kan? So walaupun dia mampu, dia takkan join. Buat apa? Faham So kadang-kadang itu bagus. Sebab apa? Kita fokus. Kadang-kadang orang yang masuk banyak kelas ni, bagi saya lah, dia tak tahu nak guna ilmu yang mana satu. Dan itu bahasa. Bahaya. Tapi dia bising, tak tahu macam mana nak recruit team. So hantar dia kat kelas recruit team. Hantar dia macam mana nak recruit team. Jangan hantar dia kat kelas-kelas general. Alah, lambat join dah nak habis ke? Dah nak habis. Berapa kerat kita kena tanya anak team baru nak try ambil. Maksudnya apa tu, Elia? Tak faham. Okay, soalan. Banyak yang share ni kita tahu sebenarnya. Tapi sometimes as a leader, you need to hear it from other people as a reminder. Betul, terima kasih. Kadang-kadang bukan apa. Kita rasa macam kita dah tahu semua kan. Dan orang luar yang menegur kita tu, yelah orang tu tak kenal kita. Tiba-tiba, macam mana kau tahu isu aku ni? Kita akan dengar. Sekolah menengah agama ke dulu? Saya sekolah menengah agama Rawang. Sameh. Sekolah agama menengah Rawang. Sameh. Dah hantar tapi tak mau juga belajar. Itulah masalahnya. Tak apa, yang penting kita dah buat kerja kita. Dia hantar tu kena tanya dia dulu. Dia nak belajar ke tak nak. Kalau dia tak nak belajar, ya sudah. Tapi kalau dia kata susah lah buat recruitment, lepas tu tanya dia balik, habis tu kau dah buat apa? Nak belajar ke tak nak? Tak nak. Habis tu janganlah merungut kalau susah recruitment. Settle. Nak roti canai berapa? Allahu Akbar. Janganlah tanya saya. Samalah pula. Diana Sameh ke? Saya Sameh. Saya sekolah agama menengah Rawang. Ada kelas recruit team ke sir? Boleh suggest. Kalau untuk team biasanya memang saya akan recommend Tuan Oze. The one and only Tuan Oze. Tak ada yang lebih lengkap daripada Tuan Oze. Kalau tanya saya lah. Kan? Tak tahulah Tuan Oze sekarang ada buat kelas ke tidak. Tapi Tuan Oze kalau buat recruitment team tu dia lengkap. Daripada recruitment, cara nak jaga, lengkap lah. Dia memang fokus team saja. Nak belajar live content. Itulah kan. Kita cerita pasal content hari ni. Tapi tak ada cerita pasal content pun. Minta maaf ya. Besok. Minta maaf sangat-sangat. Sorry. Tim saya pun hantar ke Tuan Oze. Faham? Macam mana susun idea yang banyak-banyak dalam kepala tu and put in a plan. Tuan Fizaidi. Sebenarnya Tuan Roban, Tuan Fizaidi kalau tanya saya hari ni tak tahu pun nak cerita pasal apa. Saya tak tahu pun nak cerita pasal apa. Tapi disebabkan bila kita banyak sangat ilmu, bukan ilmu banyak sangat lah, maksudnya kita banyak tahu benda kan. So apa yang saya buat adalah saya akan bagi apa yang orang perlu. So contoh, saya masuk memang tajuk nak cerita pasal konten kan, cerita pasal konten. Tapi saya tengok cerita pasal konten mungkin 2-3 orang je kan, 2-3 orang yang teruja nak cerita pasal konten, pasal niche. Tapi yang lain tu dia nak tahu tentang communication, macam mana nak buat, macam mana nak bangkitkan team. Dan soalan tu makin lama makin ramai. Dan saya akan tahu, okay hari ni aku tak nak cerita pasal konten, kita nak cerita pasal communication. Itu je. Boleh tak you all share FB dia? Sir Oze antara yang the best. Untuk team kalau bukan yang saya kata untuk overall, untuk team highly recommend yang dia. Itu 11.30 pagi, 12.30 malam, 12.30 PM. Betul, itu kelas saya lah. Kan, Sir Oze, Tuan Oze. Oh, minta maaf lah kan, dia tak ada Sir Oze. O-Z-I-R. Oze. Lupalah nama dia. Nanti siapa-siapa yang join kelas dia, kirim salam Hari ni check mic je setengah jam. Allah. Sir Oze ada kelas dalam masa terdekat ni, boleh join. Malam ni katanya ada kelas. Pergi cari dia. Tuan Oze Zuri. Alright. Terima kasih Aunty Roaida. Thank you so much. Okay, so far hari ni belajar banyak tak dengan saya? Tolong recap balik sir yang belakang tu. Yang mana yang belakang ni. So kita recap balik Tuan Ropan. Hari ni kita bercerita tentang, saya pun tak pastilah kenapa saya cerita tentang activity review ni. Saya pun lupa.
kan. Tapi macam mana dia boleh terkeluar what weekly activity. Oh, faham. Kita menggunakan sebab tu masa tu macam mana kita nak tarik orang untuk keep consistent. Kan ada target kita kan. Lepas tu bila kita cerita pasal target ni nak cerita marketing. So daripada marketing tu barulah saya kata nak cerita pasal content dan niche. Tiba-tiba lah kan, entah mana tak datang, tiba-tiba kita nak cerita pasal weekly activity review. So bila weekly activity review ni, saya nak minta Tuan Pan ubah mindset kita daripada kita hanya nak cari salah orang. Okay, nak cari salah orang, tetapi kita nak meraihkan kejayaan kecil anak-anak tim kita. Sebab apa? Anak tim memang tak suka meeting. Percayalah cakap saya. Bila dia kata, okay petang ni ataupun tengah hari nanti kita meeting tak kisahlah awak ni level apa pun, awak akan stres. Awak akan stres. Saya sendiri pun kadang-kadang contohlah kalau mak kita panggil kan, bang turun jap nak cakap, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Betul tak? Setuju ke tak? So sebab tu kita ubah perkataan tersebut menjadikan satu yang lebih mesra, lebih friendly. Faham So sebab tu kita menggunakan weekly activity review. Ataupun kalau kita nak ubah perkataan coaching ke training ke, kita ganti kepada learning session. Okay, learning session. So dalam kita learning session tu nak ada cerita lah. Dalam weekly activity review ni ada 3 perkara dan awak kena catat. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah kita tak nak cari salah orang, tapi kita nak cari apa yang orang dah buat. Itu yang lebih penting untuk kita bercerita. Apa yang orang dah buat. So apabila orang dah buat tu, dia akan, kita akan mengajar dia untuk bercerita. Sharing. So bila benda-benda yang kecil-kecil pun kita dah dengar, InsyaAllah nanti bila dia ada planning, ada contribution ke dia nak share, ada teknik ke dia akan share dengan kita. Itu beza dia. Okay. So bila kita dah share kita punya win, kita nak tahu ada atau tak ada apa-apa blok tak. So kalau tak ada blok, jangan dicari blok. Kan? Kalau tak ada blok, jangan dicari blok. Tapi kalau ada blok, settlekan as soon as possible. Faham? So apabila kita bercerita tentang blok itu, saya ajar pula formula. Kalau ada isu, biasanya akan cari leader. Tapi tugas leader jangan beri solution. Jangan bagi solusi awal-awal. Dan jangan terus bagi pendapat. Tapi kita minta dia berfikir apa nak kena buat. Dan ajar untuk tanya soalan dengan soalan balik. Faham tak? Boleh Dan yang kedua, dan apabila dah tanya soalan, suruh dia dah tahu solution, action. So insyaAllah lah nanti kalau kita tak ada, dia pun boleh fikir apa nak kena buat. Itu adalah kalau cerita pasal roadblock. Yang ketiga adalah kita nak minta tim tu bercerita tentang dia punya dream. Okay, dia punya dream. So apabila bercerita tentang dream ni, insyaAllah lah kita nak tahu dia masih sama tak dream dia. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tanya, kita tak tahu rupanya dia nak kahwin. Tapi sekarang tiba dah tanya dia kahwin. Kenapa tak jadi kahwin? Rupanya sebab tu tim dia slow. So bila kita olah balik, kalau dulu tu kita banyak bercerita tentang emas lah dan lain, kali ni kita bercerita tentang benda-benda contoh macam kereta ke, simpanan, rumah kan, ataupun mak ayah. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang you guys kena selalu cakna dan take a very close attention kepada anak-anak tim kita tu, apa yang diorang nak pada waktu sekarang. Kita tak nak cerita pasal 3 tahun depan, 5 tahun depan, 10 depan. Itu boleh kita fikirkan, kita letak planning kita, tapi itu terlalu jauh. Dan so apa kata always be present. Kita nak settlekan yang hari ini. Okay, kita nak settlekan yang sekarang. Faham So minta dia susun balik apa yang dia rasa dia boleh buat. Sebab apa? Apabila dia yang cerita masalah dia, apa dia cerita dia punya action plan, rasa-rasa dia buat tak? Rasa-rasa dia buat tak? Dia akan buat. Nah, ini better PM leader lah ya, betul. Cuma kita cerita dulu yang dream, win, block dan dream. So nanti bila orang tu kita nampak ada block yang macam kena settlekan cepat, okay, leader take note. Okay, PM dia personal, buat sesi terus. Okay, kalau dia tak tahu apa yang dia nak set, tak apa. Dream perlu ke dia cerita ataupun personal life agent bawah kita cakap itu adalah personal. Dream ni at least lah dia kena berani untuk share dia punya dream. Kalau dream pun dia tak berani nak share, sayang lah. Sebab kadang-kadang dalam grup kita kan ada 100 orang dan 100 orang akan
aminkan apa yang dia nak, betul tak? So betul, kadang-kadang kita kena share apa yang kita nak, dan Allah memang tahu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita sebut apa yang kita nak, mungkin kita akan dapat dengan lebih cepat. Sebab apa? Bila kita sebut, itu tandanya kita perlu. So bila perlu, Allah akan bagi. Itu beza dia. Faham tak? Dan apa yang terbaik nak fikir untuk masa depan? Fikir yang baik-baik je lah. Tak tahulah macam mana nak fikir masa depan. Sebab saya jarang lah fikir masa depan. Saya jarang sangat fikir masa depan. Tapi saya tahulah apa yang saya nak, kan? Cuma saya tak tahu sampai tahap macam anak saya berapa nanti, anak saya sekolah kat mana. Sebab saya kalau fikir pasal masa depan kan, saya just fikir besok aku ada lagi ke tidak. Tu yang buatkan saya jadi sedih. Kan, besok nanti siapa nak ngajar pukul 11.30 ni setiap hari? Kan, siapa yang nak kacau ke orang pukul 11.30 setiap hari di TikTok? So itu yang buatkan saya tak terlalu fikir sangat yang pasal akan datang lah. Itu je. Sebab kalau boleh hari ni, siapa yang saya nak bagi manfaat, siapa yang saya nak kena tolong, dan apa yang saya nak kena buat, itu je. So bukannya saya kata saya tak fikir masa depan, cuma saya tak terlalu excited sangat lah nak cerita apa plan kau, Darman. Saya tak tahu. Kalau tanya saya lah. Faham itu je. Bukannya kata tak elok, cuma kita fikir macam masa depan tu insyaAllah dia akan buatkan kita jadi orang yang lebih baik. Sebab apa? Saya percaya apa yang kita akan dapat dalam 5 tahun depan adalah setiap keputusan yang kita buat sekarang. Dengan siapa yang kita jual, dengan siapa yang kita berkawan, dengan buku apa yang kita baca, dengan kawan siapa yang kita bergaul. So keputusan yang kita buat sekarang ni hasilnya akan dapat 5 tahun kemudian. Kan? So boleh ke jual kosmetik tapi tak suka makeup? Boleh. Dan kosmetik ini bukan hanya sekadar untuk makeup. Kan? Dan kadang-kadang kita guna kosmetik pun at least lah yang light-light. Tak perlulah sampai nak kena yang berat-berat. Betul tak? So tak semestinya. Kan? Kena power makeup. Tapi kena tahu makeup. Suka atau tidak itu adalah pilihan. Cuma kita bermakeup ni atas sebab okay, kita nak naikkan seri. Tak semestinya kena power macam makeup artist baru boleh jual kosmetik. Tak. Faham So macam mana nak yakinkan orang join team kita? InsyaAllah lah nanti ingatkan saya macam mana nak yakinkan orang join team kita tu. Sebenarnya ada 5P macam mana nak jadi leader kiriman Tuhan. Tu nanti. Okay, so siapa yang rasa nak belajar 5P tu, tuan-tuan join lah grup Telegram dan tolong daftar kelas September. RM54 saja. Sebab minggu ni Abang Nas ada bagi tahu kelas tu dah nak 1000 orang. And insyaAllah kejap lagi saya nak submit lebih kurang 37 orang. So tak tahulah tinggal ada berapa lagi. So nanti takut-takutnya kalau tertinggal kena tunggu bulan Oktober. Okay. Nak kena tunggu bulan Oktober lambat lagi. Ochi Beauty, background belakang Sir tu guna apps apa ya? Yang mana? Yang menulis tadi. Saya guna OBS. Sir, baru apply ilmu dari Sir. Alhamdulillah sambil dengan sharing dapat close pertama hari ni. Wow. Guna yang mana tu? Win Block Dream. PM Leader. Betul. Terima kasih. Okay, semua okay ke? Saya jual makanan tapi selalu malas nak masak. Macam mana tu, Sir? Macam mana nak hilangkan rasa malas masak? Saya jual makanan tapi malas nak masak. Dia bukan malas tau, sebab kita dah penat. Sebab kita masak benda yang sama setiap hari. Saya pakai kamera apa? Saya pakai webcam. Saya tulis nota tu dan jadikan live macam mana? Saya guna OBS. Nampak Islam hari ni. Terima kasih bang. Terima kasih. Tu semua efek. Tu semua efek kamera. Okay. So tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi, tolong masuk dalam grup Telegram. So siapa yang belum daftar untuk kelas September, kelas King of TikTok September, daftar sekarang. Okay, so masuk sekarang. Jangan lupa minta link tersebut. Dan memang ada link pun dan serai nama. Sebab apa tahu? Sebab takutnya nanti dah penuh, kena tunggu bulan Oktober. Wow, cantik setup baru. Terima kasih Dr. Mel. Lama tak nampak Dr. Mel. Okey ke? Dah kahwin ke? Alhamdulillah dah kahwin dan anak 2. So, note tu nak screenshot. Note nak screenshot. Dah tak ada lah. Nak yang mana Note yang mana? Nanti tengok kat recording lah. Okay? Boleh tak? Boleh Dah hilang.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih sekali lagi. Yang baik semua datang dari Allah. Nama sebenar apa? Dharma Syamim Fikri. Memang nama saya Dharma Syamim Fikri. Okay, Dharma DHARMASYAMIM. Siapa yang belum daftar kena join tau. Best sangat King of TikTok. Rugi siapa tak join. Terima kasih Rosaline. Thank you so much. Dan kalau boleh daftarlah dengan saya dan support. Alah hai, dah habis ke? Dah pukul 1 dah. Tak apa, besok pula. Okay, besok okay? Besok. Alright, itu saja. Terima kasih sekali lagi pada yang bagi hadiah. Yang belum follow, tolong follow dulu. Terima kasih yang di IG. Thank you so much. So insyaAllah lah nanti kalau kita ada rezeki lagi, kita akan jumpa esok. Dan stay tune je lah pukul 11.30. Okay, 11.30 setiap hari Isnin sampai Jumaat. Dan siapa-siapa yang nak belajar tentang TikTok dengan lebih serius, masuk dalam grup Telegram. Minta link untuk daftar kelas September. Okay, dalam link Telegram tu saya punya link ke? Tu saya punya. Yang mudahnya TikTok. Mudahnya TikTok. Dan ada link. So link itu adalah link saya. So kalau nak pastikan betul-betul link saya, masa you daftar tu kat bawah tu ada nama Dharma Syamim Fikri. Faham tak? Kalau kat bawah tu tak ada nama Dharma Syamim Fikri, awak guna handphone satu lagi. Dahsyat tak dahsyat? Tak adalah. Tak kisahlah nama apa yang dekat bawah tu, awak support je lah insyaAllah. Tapi kalau boleh, nama saya. So itu saja. Terima kasih. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Semoga tuan-puan suka dengan setup bunyi saya sekarang. Kan, rupanya follow saya ni tak suka suara-suara yang agak deep. Kan, dia rasa macam saya ni sakit tekak. So saya dah kurangkan deepnya. So saya ikut apa yang tuan-puan suka. Dan semoga tuan-puan boleh support saya sentiasa lah insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah. Thank you so much. Jangan lupa share pada kawan-kawan. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Jumpa esok pukul 11.30. Okay. Assalamualaikum. Kau yang memilih pergi, tinggalkanku sendiri. Oh, so